Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita untuk sejarah tahun 5. Okay, tajuk dia ialah taburan wilayah penutur bahasa Melayu. Okay, untuk pengetahuan murid, okay, bahasa Melayu ni dipertuturkan oleh banyak negara lain lah selain daripada Malaysia. Okey, bahasa Melayu ialah khazanah yang diwarisi dan terkenal semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penggunaan bahasa Melayu di seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa lingua franca. Okey, lingua franca tu apa? Lingua franca tu ialah bahasa perantaraan atau perhubungan antara masyarakat. Maksudnya bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang berbeza-beza tapi semua difaham. Boleh? Okey, peta di bawah menunjukkan antara taburan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Okey, dekat sini kita akan tengok beberapa negara luar yang turut menggunakan bahasa Melayu. Contoh yang pertama ialah di Vietnam. Ni, Vietnam, Melayu Melayu Campak. Okey, lepas tu di Taiwan ada juga yang menuturkan bahasa Melayu. Di Filipina, di Kemboja, di selatan Thailand, Malaysia seperti kita sekarang ni, Sri Lanka, terdapat yang bercakap dalam lingua franca kita bahasa Melayu. Indonesia, jiran kita Brunei Darussalam, Singapura, Pulau Christmas, dia dekat belakang sikit daripada di belakang sikit daripada ada dekat Singapura ni kan. Kita ada Pulau Kokos. Pulau Kokos ni pun ialah penutur dia ialah dalam bahasa Melayu. Di Madagaskar, pulau di Madagaskar di Afrika Selatan terdapat juga yang bertutur di dalam bahasa Melayu. Australia Barat dan akhir sekali Arab Saudi dan Afrika Selatan dekat sini. Okey, mana kita tahu sumber yang ditulis ni? Okey, sumber yang ditulis ni ialah daripada ni dekat sini. Asmah Haji Omar 2015, Ensiklopedia Bahasa Melayu Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara taburan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Ada banyak negara-negara yang terlibat dalam ni. Okey, kita sambung di muka surat 35. Ada lagi dua tempat yang turut berucap dalam bahasa Melayu. Itu Pulau Easter dan New Zealand. Dekat sini pun terdapat orang Melayu yang bercakap Melayu. Okey, ataupun ada warga yang bercakap bahasa Melayu. Okey, boleh baca dekat atas ni. Francois Valentijn 1726, seorang penulis Belanda telah merekodkan bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut tetapi juga digunakan di seluruh kepulauan Melayu dan di negeri-negeri sebelah timur sebagai satu bahasa yang difahami di mana sahaja oleh setiap orang. Tidak ubah mana tadi? Okey, tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah atau sebagai bahasa lingua franca di Itali. Bahasa itu bukan sahaja dimengerti di Parsi, bahkan lebih jauh daripada itu dan di sebelah timurnya sehingga ke kepulauan Filipina. Dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di timur. Maksudnya dia tak tahu sumbernya daripada mana, daripada arkaib negara kita punya yang kita dapat ni lah. Okey, muka surat 35. Tadi kita dah belajar mengenai orang yang berucap dekat negara-negara lain dalam menggunakan bahasa Melayu. Okey, yang ni seterusnya ialah muka surat 36, ialah persamaan dalam sebutan bahasa Melayu ni kan. Okey, penyebaran bahasa Melayu sangat meluas. Kedatangan pengaruh luar memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Pada hari ini, bahasa Melayu mempunyai kosakata daripada bahasa Sanskrit, Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan Tamil. Okey, pengaruh bahasa luar. Contohnya Sanskrit, kita tengok yang pertama ni. Sanskrit. Okey. Negara. Bahasa moden dia ialah negara. Kalau Sanskrit lagi, Rajha, raja. Putra, putera. Okey, kalau Arab pula dekat sini, solat, ustaz,
akal. Portugis, kamisa, kemeja, beranda, jendela. Okey, lepas tu dekat Belanda pula, laci, balkoni. Okey, Inggeris, hospital, klinik, doktor. Okey, dekat Cina pula, cawan, laici. Tamil, kapal. Dia punya bahasa Melayu moden dia kapal. Tamil, ayah. Okey, dia punya sumber ni dekat mana kita dapat ni? Sumber ialah daripada Asma Haji Omar 2015, Ensiklopedia Bahasa Melayu Kuala Lumpur dan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu ni sangat terkenal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan digunakan secara meluas di serata dunia. Jadi nampak tak penggunaan sebutan persamaan tu? Dia punya sebutan tu hampir sama. Okey, apa dia kepentingan penggunaan bahasa ibunda kita ni? Okey, kita perlu kekalkan bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, supaya kita punya jati diri masih ada, kita masih kekal, kita tahu salah silap kita, supaya bahasa Melayu tidak hilang dalam peredaran zaman. Jadi, amalkanlah menggunakan bahasa Melayu yang betul. Okey, murid, di akhir video ini nanti cikgu akan senaraikan ada 2-3 tugasan. Nanti murid boleh buat dan buat dalam buku sejarah masing-masing. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.